Okay, mental, physical. Tak ada masalah kan? Okay, cikgu record. Okay. Okay. Welcome to teknik menjawab. Okay, teknik menjawab untuk soalan sebenar, matematik SPM. Matematik SPM ni paper ni dia punya kod dia 14492/2. 2 tu maksudnya kertas 2 lah. Okay. Kemudian cikgu sambil-sambil admit ni. Okay, kemudian untuk kertas 2 2017. Harap awak tak ada buat lagi lah, tak pernah buat lagi lah kan. Okay. Cikgu nak ingatkan sebelum cikgu teruskan, mungkin kalau tiba-tiba hampa tengok cikgu punya laptop ni hang, hampa respon lah. Pasalnya line rumah cikgu lately ni dia kadang-kadang dia macam kadang-kadang dia macam apa, dia kadang-kadang dia lost, kadang-kadang dia ada. Okay, ada terjadi jugalah, pernah terjadi dengan kelas 5 RKA 2 dengan 5 DLP 2021 punya SPM. Okay, so kita tengok, tapi cikgu ada 2 device sekarang ni. Cikgu guna 2 device, satu dekat handset cikgu bagi tiontok. Rumah punya cikgu Unify Tapi sebab backup lah, nak tengok awak dapat ikut ke tak. Okay. So kalau tak dengar suara cikgu, boleh respon on mic ataupun type je. Okay, so kita tengok bahagian A dulu. Okay, bahagian A. Okay, bahagian A ni dia ada 9 soalan. Kena jawab semua, tak ada pilihan. Okay, so kalau tak ada pilihan maknanya semua kena mahir lah kan. Okay, so kita tengok bahagian A ni. Okay, bahagian A ni mungkin ada yang dah try jawab. Dah try jawab ke belum? Okay. So kita tengoklah dulu lah satu-satu. Okay, untuk bahagian A ni gambar rajah van di atas di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta. Set semesta simbol dia E, macam ni E. Set semesta. Set semesta tu ialah semua lah maksudnya. Satu macam alam semesta lah kiranya semua. Okay, cikgu ingatkan simbol macam ni untuk semua. Okay, kalau simbol macam ni sama. Okay, sama. Okay, so kalau P prime tu maksudnya bukan P. P tak boleh ada. So biasa soalan A sangat senang, tak buat letak abjad pun tak apa. Selain daripada P, tak boleh kena P lah kan. Jadi lorekkannya yang selain daripada P lah. Okay. Kemudian untuk soalan 2 biasanya, soalan 2 ni susah sikit. Bukanlah susah mana, tak susah pun. Tapi soalan 2 ni kalau rasa rumit sikit, awak pakai teknik Roman. Apa dia Roman? Roman tu nombor Okay, nombor. Awak nak nomborkan setiap bahagian ni. Okay. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bila awak dah nomborkan, awak tengok dalam B tu dia ada kurungan. Buat yang dalam kurungan dulu. Okay. So sekarang ni P tu apa? P tu nombor yang ada dalam P ialah 1, 2. Kemudian nombor yang ada dalam Q tu apa? Okay, nombor yang ada dalam Q tu adalah 2, 3, 4. Okay, dan nombor yang ada dalam R tu apa? 4, 5. Okay, kita buat yang dalam kurungan dahulu. Okay, yang dalam kurungan tu P. P sama dengan Q. Apa nombor yang sama antara P dengan Q?
Okey, nombor yang sama antara P dengan Q ialah 2. Okey, jadi 2. Kemudian kesatuan ataupun semua dengan R. R ni apa? 45. Jadi ganti R ni dengan 45. So jadi dia akan jadi 2, 4, 5. 2, 4, 5 lah kita lorek. Okey, kita tengok. Okey, cikgu slide show lah. Slide ni slide Cikgu Rashidi. Okey. Jadi kita tengok untuk soalan 1 tu cikgu dah bagi tadi kan. Okey, betul lah kan? 3, 4, 5. Kemudian soalan 2. Okey, Cikgu Rashidi pun buat macam cikgu, tapi lebih teratur lah sebab dia type kan. Okey, so jawapannya ialah 2, 4, 5. So lorekkannya ialah di 2 saja. Okey, 4 dan 5. Okey, loreklah dengan kemas. Okey, kemudian yang nombor-nombor tu untuk awak saja dia nak lorekkan ya. Okey. Oh, super nak admit. Okey. So, harap ada yang dah cuba soalan ni. Okey. Cikgu sambil-sambil admit ni. Okey. Selamat datang kepada yang masuk malam ni. Okey. So, kita tengok soalan yang kedua. Okey, bukan soalan kedua. Kita tengok di mana dapat markah. Biasanya soalan A tu sebab dia mudah, soalan dia 1 markah sajalah. Okey, soalan B pula dia semua 3 markah untuk tajuk set ni B tu lah 2 markah lah. Okey. Jadi 3 markah di situ. Make sure soalan set ni awak boleh jawab dengan betul. Okey. So 3 markah untuk tajuk set. Okey, kalau bukan tajuk set, dia mesti sama ada tajuk yang lorek tu, yang ketaksamaan tu. Okey. Tu antara soal matematik ni kita dah tahu dah soalan mana nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, tajuk set ataupun tajuk lorek tu, ketaksamaan tu. Okey. Okey, so kita teruskan dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni harap hampa dah cuba no. Okey. Kalau tak cuba kena buat sama-sama dengan awak lah kan. Okey, cikgu sambil-sambil admit ni kawan-kawan awak masuk ni. Okey. So, okey, soalan nombor 2 ni. Okey, kalau nak mudah kita guna kaedah bulat tick right. Okey. Bulat tick right tu kaedah Won lah. Dia panggil Won. Okey, kaedah Won. Okey. KLQP. Okey. KLQP ni kita kena bulat. Okay, so kita kena bulat KLQP ni. K bulat, L bulat, Q bulat, P bulat. Okay, yang untuk yang KLMN ni kita write. Okay, so kita write K, L, KL, M, N. So bila nak cari jawapan, bulat tick right. Okay, so kita tengok jawapan mana yang bulat. Okay, ada 2. Okay, kalau ada 2, maknanya dia ada 2 sudut. Awak boleh pilih, kalau ada 2 sudut. Ataupun kadang-kadang ada soalan, dia ada di tengah-tengah ni ada huruf tau. Antara P dengan Q tu ada huruf. So, kalau ada yang di tengah, awak pilih yang di tengah. Tapi kalau situasi macam ni dia ada 2 jawapan lah maksud dia. Okay, so jawapan yang pertama kalau kata awak nak pilih, cikgu sambil-sambil admit ni. Okay, kalau awak nak pilih Q. Okay, katakanlah awak suka Q. Okay, so bulat tick right yang kedua ialah L. Okay, kemudian yang right saja M.
Okey, ini sudut yang pertama. Okey, kalau yang kedua, kalau awak tak suka pilih Q, awak pilih P. Okey, sebab bulat P kan, sudut. Okey, so K, N. Okey, so dia macam buku tau. Okey, buku, katakanlah buku. Kenapa dia ada dua sudut? Dia macam buku. Okey. Okey. Pasal apa tak timbul ni? Cikgu takut laptop cikgu hang ni. Okey, bukan laptop cikgu hang, cikgu takut internet rumah cikgu problem. Kalau ada masalah, hampa bagi tahu dah. Hampa on mic dah. Sebab cikgu tengok dekat handset cikgu dia tak naik sudut yang kedua, cikgu dah tulis dah, lambat sikit. Delay. Okey, dia macam buku ni ya. Buku ni, sepanjang garisan tulang buku ni, dia ada banyak sudut. Dia ada banyak sudut. Okey? Sebab itulah untuk situasi yang soalan ni, dia ada dua sudut, bukan green screen. Cikgu tukar background je. Cikgu simpan cikgu punya bidai tu, tapi tadi cikgu photoshoot dengan use kecil pakai blue screen. Okey, sebab nak buat video. Okey. Selalu cikgu selalu letak cikgu punya laptop ni laptop cikgu letak. Jadi tak nampaklah gambar cikgu. Tapi malam ni cikgu sajalah bagi hampa nampak muka cikgu kan. Okey. Ni tukar background belakang je, sajalah pilih kuda kan. Okey. So cikgu harap hampa boleh faham lah. Boleh faham teknik wound ni. Okey. Cikgu ulang balik. Mungkin ada yang baru masuk. Okey. Dia lupa dah pakai teknik wound ni ke ataupun first time belajar. Okey. Alhamdulillah Akhil. Welcome Akhil. Okey. Jarang-jarang dapat jumpa Akhil ni. Okey. Okey. So, cikgu ulang balik pakai teknik wound. Teknik wound ni untuk yang cikgu bulatkan ni, KLQP, awak bulatkan dekat gambar rajah. Okey, huruf K, KL, QP awak bulatkan gambar rajah. Huruf yang cikgu kotakkan ni, okey, KLMN tu awak write. So, bila awak write pada gambar rajah, bila nak pilih jawapan, bulat tick right. Dia memang peraturan dia macam tu. Dia tengok gambar rajah ada dua. Okey. Kalau situasi macam ni sebenarnya dia ada dua jawapan lah. Okey. Kalau kita pilih Q, yang bulat tick pula L. Kemudian M. Kalau kita pilih P, K, N. Okey. So dia ada dua jawapan sebab sepanjang garisan KL ni, antara ni dia ada sudut. Okey, tapi kalau sekiranya kadang-kadang kalau dia ada huruf antara P dengan Q tu kita pilih huruf yang di tengah. Okey? So pakai kaedah teknik wound ni sangat mudah. Okey, kita tengok hitung sudut di antara KLQP dan KLMN. Okey, cikgu perasan ada cikgu Talasiah. Welcome cikgu Talasiah. Okey. Cikgu tak tahu kenapa cikgu tak boleh baca cikgu punya dekat handset cikgu mesej tak boleh baca. Okay. So cikgu slideshow ni. Okay, kita tengok macam mana nak hitung sudut sata tu. Okay, cikgu showkan awak bila nak jawab soalan ni keluarkan gambar rajah tu. Okay, keluarkan gambar rajah. Jadi macam ni. Okay, bila kita keluarkan kita nampaklah sudut tu di mana. Okay, selalunya kita akan cari sudut lah. Okay, so untuk situasi ni kita tengok kita ada maklumat apa. Okay, kita ada maklumat 1.5. Okay, daripada gambar rajah, daripada soalan tu 1.5. Kemudian kita ada satu lagi maklumat dekat hipotenus iaitu 4.5. Okay, hipotenus ialah yang condong dan garisan paling panjang bertentang dengan sudut 90 darjah. Okay, 90 darjah di sini. Okay. Itu hipotenus.
Okey, kalau kita ada hipotenus dengan sudut bersebelahan. So, ini adalah cos. Cos. Okey. Ya, cos. Okey, ini adalah cos kan? Okey, so kita pakai cos theta. Okey, kita tak pakai nama sudut QLM atau PKN. Kenapa? Sebab kita nak ambil jalan selamat. Kita pakai cos theta. Sebab apa? Dibimbangi untuk soalan A tu, kalau kita tersilap, kita takut kita tak dapat markah untuk soalan B. So, ambil jalan selamat, kita ambil theta, simbol theta. Kita tak ambil simbol sudut yang kita dah namakan tadi. Sebab kita nak ambil jalan selamat. Okay, kalau betul tak ada masalah. Kalau salah habis. So, theta sama dengan, mesti selepas theta tu sama dengan. Cara tulis tu mesti betul. Okay, kalau cos, kah kan? Kah. Adjacent per hypotenuse. Jadi adjacentnya ialah 1.5. Adjacent tu bersebelahan. Hypotenuse garisan paling panjang lah. So, tekanlah shift answer. Shift cos 1.5 per 4.5. Dapatlah sudut dia 70.50 darjah. Okey. Untuk yang biasa cikgu tengok ada kawan-kawan awak dia suka tulis macam ni tau. Dia tulis cos lepas tu theta macam tu. Yang ini tak tulis pun tak apa sebab markah diberi di mana? Kita tengok Okey, di mana markah diberi? Okey, sudut tadi betul satu kan? Okey, awak tulis yang tu satu. Situ satu. Jadi markah di situ saja. Jadi yang cikgu kotakkan ni tak tulis pun tak apa. Okey. So, untuk awak, untuk pelajar yang tak ambil AMAT, cikgu syorkan sudut ni awak pakai dalam dalam darjah je. Tak payah pakai minit. Sebab apa? Sebab biasanya pelajar yang tak ambil AMAT ni dia tak mahir minit-minit ni. Penukaran minit tu yang dibimbangi awak tersilap. Jadi awak boleh tekan dekat kalkulator. Kalau kata dapat dalam minit, awak tekan kalkulator simbol bulat-bulat ni kan. Awak akan dapat semua dalam darjah lah. Ambil dalam darjah. Untuk pelajar yang tak biasa guna minit, nak penukaran minit tu dia tak mahir. Tak sebab dimemangnya awak tukar minit tu salah. Jadi awak ambil dalam darjah semua. Tukar kat kalkulator dengan simbol ni. Okey, hantu pocong pun ada. Baru masuk Ni mesti SB1 ni. Okey, tak apalah nama apa pun nyanyi apa mau belajar kan. Okey, so kalau ada soalan on mic lah. Okey, kita teruskan. Okey, ini soalannya. Soalan yang seterusnya ni. Okey. Soalan seterusnya ni, siapa nak baca? Cikgu nak bagi siapa baca? Ya, cikgu record. Untuk kawan-kawan awak, baru boleh baca dekat handset. Okey, malam ni nak dengar suara siapa? Nakyu. Nakyu ada, Nakyu? Ada. Ni dia pakai akaun mak dia, Juhaida Bahari. Nakyu baca, Nakyu? Ramai peminat Nakyu ni. Sila baca. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah sukuan silinder dan sebuah prisma tegak pada satu segi 4 tempat EFGH. Trapezium ABGF dan sukuan bulatan FGK adalah kerataran seragam pepejal itu. Okey. Yang bawah? Menggunakan by 22/7. 22/7. Apa tu dia jajak? Itu isi padalah sentimeter gabungan pepejal itu. Okey, terima kasih Nakyu. Okey. Kalau dia bagi dua, biasa dia akan bagi dua pepejal lah. Okey, so kita tengok Nakyu macam mengantuk. Penat kan Nakyu? Okey, kita highlight. Mula-mula bila baca soalan, kita highlight dulu apa maklumat penting. Okey, sekarang maklumat dia ialah dia bagi tentang dua pepejal dan apa pepejal tu, silinder. Dan satu lagi prisma. Okey, ramai daripada awak,
Kalau bagi je Prisma, dia mulalah gelabah. Tak hati nak buat. Sebab apa? Formula Prisma macam mana? Cuba seorang bagi tahu yang cikgu, apa formula Prisma? Nakio sebut satu nama, Nakio. Luas. Tu dah dah. Akil. Dah lama tak dengar suara tu. Akil bagi formula apa ni? Formula Prisma. Akil? Boleh tak bagi formula Prisma? Akil tak tahu ada tak ada ni. Okey, tapi ni Nur Nisa Nabila dah bagi tahu dah. Okey. Okey, Prisma ni formula dia adalah luas keratan rentas. Luas keratan rentas darab panjang. Okey. Dia luas keratan rentas ni dia bergantung pada bentuk yang diberi. Okey, sekarang ni dia bagi bentuk apa? Bentuk trapezium. Okey, Nisa Nabila? Okey, jadi sebab tu kita pakai formula macam Nisa Nabila bagi tu, trapezium setengah darab hasil tambah 2 garisan selari darab tinggi darab panjang. Okey, ingat kalau prisma dia bergantung pada bentuk yang diberi dan keratan rentas untuk bentuk yang ada sekarang ni 2017 ni adalah bentuk prisma. Kita pakailah formula prisma. Tapi sekiranya dia bagi bentuk segitiga, jadi awak kena pakai formula segitiga lah. Itulah maksudnya luas keratan rentas. Okey, untuk prisma. Okey, so sekarang ni okey. So untuk setengah darab, okey. Darab A dia apa? 2 garisan selari dia 10 tambah, okey, F ke G tu berapa nilainya? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? F ke G tu berapa nilai dia? 5 je kan? Ya, 5, bagus. Okey, so cikgu tersilap tekan. Okey, tak apalah. So, tadi prisma 1/2 darab 10 darab 5 darab 7. 7 tu untuk panjang. Panjang yang apa ni, dia garis dia ke B ke C tu. Okey, so untuk silinder pula, formula silinder. Okey, kenapa dia guna 1/4? Sebab cikgu dah terpaparkan apa jawapan. Kenapa 1/4? Cuba bagi tahu cikgu. Kenapa 1/4? Sebab dia sekuan. Dia sekuan cikgu. Okey. Okey, dia dah 1/4 bahagian. Kalau ni separuh silinder kan. Kalau pusing lagi sini, baru dapat silinder. Tapi sekarang ni yang diberi warna oranye tu 1/4 je. Sebab tu dia pakai 1/4. Okey. Kemudian pi J kuasa 2 T. Kan, itu formula untuk silinder. So kita tengok di mana markah diberi. Okey, satu markah untuk yang oranye tu. Maknanya yang kalau formula, kalau awak betul guna formula silinder dan awak nyatakan dia 1/4 sebab silinder tu hanya 1/4 saja, tu satu markah. Okey, kalau awak betul satu lagi bentuk, formula untuk prisma tu awak masukkan maklumat dia betul, formula prisma iaitu trapezium tu betul, satu lagi markah. Kemudian bila dia ada dua bentuk, kalau dia bercantum, biasanya tambah. Okey? Kalau dia satu bentuk lagi duduk dalam, dia tolak. Okey, jadi itu satu markah lagi. Jadi 3 markah di situ dan final answer satu lagi, nilai 1 markah. K untuk kerja, jadi kerja 3 markah. Okey, final answer iaitu nilai 1 markah. Okey. Okey, so make sure soalan ni jangan careless. Okey, satu lagi, kalau dia ada bagi tahu hint, dikeluarkan.
Dikeluarkan kena tolak lah. Okey, dah nama pun dikeluarkan, tolak lah. Okey, ataupun beza. Beza pun tolak. Atau dia tak bagi tahu beza, dia tak bagi tahu dikeluarkan, tapi dia ada dua gambar rajah, tapi satu gambar rajah tu duduk di dalam satu lagi gambar rajah, pepejal, yang itu pun tolak. Operasi tolak. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Akhil tak ada, so malam ni Nakyu nak tanya, nak suruh siapa baca lagi ni? Zakuan. Zakuan. Ni Abang Sado ni. Kan? Zakuan baca Zakuan? Assalamualaikum. Salam. Penyelesaian dengan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Darjah 3 menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. Hitung bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Zakuan. Okey. Ni semua pelajar-pelajar hebat. Harap Ampu boleh dapat result meletup lah, no? Okey, kat sini dia dah sebut tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, kalau hampa guna juga kaedah metrik, apa berlaku? Apa berlaku? Dia tak bagi guna kaedah metrik, hampa nak guna juga kaedah metrik ni. Hampa buat juga kaedah metrik. Betul lah jawapan, tapi adakah patut diberikan markah? Hampa rasa? Tak. Tak, sebab apa? Tak ikut? Tak ikut arahan. Tak ikut arahan. Tak ikut arahan. Walaupun betul tak ikut arahan, tak dapat markah. So, untuk soalan ni, dia tak bagi persamaan. Kalau dia tak bagi persamaan, awak kena keluarkan persamaan. Dan bila awak keluar, awak keluarkan persamaan tu, awak kena tulislah apa persamaannya. Okey, so sekarang ni, macam mana kita nak bina persamaan ni? Dia cerita tentang dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Boleh tak bagi tahu cikgu? Apa dua perkara tersebut? Perkara pertama tentang Basikal. Pedal. pedal. Okey, so P lah, nak guna P pun boleh. Okey, perkara kedua tentang Tayar. tayar. Jadi dua perkara tu itu dua unknown yang kita tak tahu. Okey? Saya Benda yang kita kata unknown. Okey, hampa nak guna huruf X pun boleh, nak guna huruf Y pun boleh, nak huruf P boleh, nak huruf B pun boleh, T pun boleh. Mana-mana unknown tapi dua perkara yang kita tak tahu tu sama dengan jumlah. Okey, jumlah yang diberi ialah 64 dengan 74. So, siapa nak bagi tahu cikgu? Persamaan yang pertama tu macam mana? Haris? Petik satu nama? Hafiz ke Hafiz? Hafiz. Bagi satu persamaan kat cikgu Hafiz. Apa dia? Saya cuba. Tak tahu betul tak? Tak apa. Yang first, Tak apa. Jangan takut cuba. yang first 2x tambah 2y sama dengan 64. 2x tambah 2y sama dengan 64. Lagi satu? 2x tambah 3y sama dengan 74. 2x tambah 2y sama dengan 74. Okey. 3y tu. 3y. 3y. Okey, sorry. Sebab apa 3y? Sebab 3 roda. 3 Okey, kalau Hafiz dia suka pakai y. Okey. So, lepas tu hampa boleh buat, hampa boleh selesaikan guna persamaan serentak. Tu pulanglah nak guna persamaan serentak tu, kaedah penghapusan ke, penggantian ke. Gunalah mana-mana kaedah. Okey, so cikgu paparkan dekat sini. Betul tak? Okey, kalau macam cikgu Rashidi ni slide dia guna T untuk tricycle dan B untuk bicycle. So persamaan Hafiz bagi tu bagus, betul. Okey, apa ni? InsyaAllah Hafiz boleh dapat A. Kalau boleh kerja A plus Hafiz. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Malaysia boleh.
Hafiz boleh dan Panglima boleh. Semua pelajar yang ada dalam ni, yang ikut malam ni, semua pelajar Panglima insyaAllah boleh. Hampa bagi mesti kasih letup punya SPM lah Rizal kan. Okey, InsyaAllah, jadi Cikgu. sama. InsyaAllah cikgu doakan. Cikgu kan mula-mula ingat nak rehat lah 3 hari ni kat rumah. Tak boleh, ingat hampa risau. Sebab apa, cikgu buat admit je hari tu, mat tak buat, risau tak boleh ni. Kena buat juga. Terus cikgu on lah kelas kan. Okay, so kita teruskan. Sama, Alhamdulillah sebab hampa semua mau join. Kalau tidak, tanpa hampa siapalah cikgu kan. Syok sendiri je lah kan. Okay. Alhamdulillah, tahniah pada yang masuk malam ni. Okay, so 2 persamaan tu mesti tulis sebab apa, dekat persamaan ni dia ada markah. Okay, so untuk yang slide Cikgu Rashidi ni dia guna kaedah penghapusan. Okay, so agak-agak awak dia akan hapus mana? B ke T? B. Kenapa dia nak hapuskan B? Sebab duduk depan. Sebab dia sama. Ya, sebab dia nombor sama. Bila nombor sama, dia senang nak hapus. Dia kalau dia duduk depan ke duduk belakang ke tak ada masalah. Yang penting dia sama nombor, kita senang nak hapus. Agak-agak dia akan tolak ke dia akan tambah? Tolak. Cikgu biasa aja pelajar cikgu buat apa ni? Kaedah penghapusan ni tulangkan. Okey, setengah pelajar. Okey, kalau pelajar admit dia memang ini kacang lah kan. Tapi setengah pelajar dia agak macam tak berapa nampak, so cikgu tunjuk sikit lah. Okey, pelajar yang laju tak apa, dia teruskan lah kan. Okey, so cikgu suka kalau tolak, semua kena tolak. Okey, tulangkan ni sebab apa? Baru bila buat tulang ada pembahagian, dia akan nampak lah. Nampak, oh yang ni kena tolak ni. Kalau tidak dia tak nampak. Ada setengah pelajar dia macam tu. Biasalah keupayaan kita ni, kecerdikan kita ni berbeza kan. Okay, bila tolak, yang ni habislah. 3 tolak 2 jadi 1 lah. So 74 jadi 10. So kita dapatlah nilai T tu 10. Okay. So kalau siapa tak nampak buatlah tulangkan. Ambil tulangkan, isi bagi kat cikgu lah. Okay. So kita teruskan, bila kita dah dapat T, kita gantikan T tu di mana tempat ada huruf T. Okay. 10 tu kita letak dekat huruf T. So kita dapatlah B sama dengan 22. So sekarang ni kita tengok di mana dapat markah. Okay, dekat persamaan 1 markah, persamaan 2 markah. So Hafiz tadi dia dah bagi persamaan, dia dapat 2 markah. So bila dia dapat nilai T 10, 1 markah, dia dapat nilai B tu lagi 1 markah. So soalan ni berapa markah? 2, 4, 5 markah. Okay, so cikgu harap hampa fahamlah. Kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya, soalan 5. Kalau nak tanya on mic ataupun boleh tanya kat ruang chat. Okay. Tetakan ni, siapa yang rasa dia boleh ikut, angkat tangan. Cikgu, sebab apa cikgu bimbang juga kan? Kan ada yang mengantuk, Lena dah tu. Meleleh liak depan laptop tu kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, tahniah kepada awak. Cikgu doakan awak semua dapat result meletup-letup lah. Dapat result A lah. Okey, tahun lepas 80 orang A. Hampa, kalau boleh 100 orang A. Kalau boleh lah kan? InsyaAllah boleh. Hampa tengok belajar lama. Kan? Dah hampa umur 18 baru ambil SPM. Okey. Okey, kita teruskan. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Okey, 2 lebih besar daripada 3. Benar ke palsu? Palsu. Okey, palsu. Okey, yang kedua, pernyataan kedua ni benar ke palsu? Benar. Benar ke? Ya, betul. Benar. Okey. So, dia pernyataan dan. Kalau dan, darab. Cikgu selalu buat macam ni. Kalau palsu, kosong. Kalau benar, 1. Maksudnya kosong darab 1. Dapat apa? Kosong. Dapat kosong. Maknanya jadi pernyataan ni palsu lah.
Okey, dia akan dapat palsu. Okey, ingat ya, kalau dan garap. Kalau atau tambah. Okey? So, untuk soalan B, soalan B ni cikgu nak suruh siapa-siapa bacakan jawapan dia. Okey, langkah pertama tolak, potong ni, jika dan hanya jika. Langkah kedua kena kotakkan. Kenapa kotakkan? Supaya tak ada yang tercicir bila masa kita menulis. Okey, lepas tu siapa nak bagi jawapan? Hafiz, tolong sebut petik satu nama. Mu. Mu. Siapa? Mu tadi. Mu kan? Siapa? Mu kena bagi soalan mencabar. Petiklah satu nama lain. Cikgu, perempuan lah ke? Perempuan. Perempuan. Betul lah nama siapa-siapa awet yang ada dalam ni. Abi. Perempuan cikgu. Sakinah cikgu, Sakinah. Sakinah. Cikgu dengar nama Sakinah. Sakinah daripada kelas mana? KM. KM, Sakinah. Okey, Sakinah. Macam mana nak buat implikasi? Ni pasal formula hukum ni. Okey tak Sakinah? Cikgu, saya nak cuba. Tidak. Okeylah. Siapa saya tu siapa? Aina. Aina. Okey, Aina boleh cuba Aina? Aina lima akhirnya? Ya. Okey. Jika A lebih besar daripada B, maka A tolak B lebih besar daripada kosong. Okey. Bagus. Jika A tolak B lebih besar daripada kosong, maka A lebih besar daripada B. Okey, bagus. Okey. So, kalau implikasi ni awak letak jika. Terima kasih Aina. Bagus Aina. Okey. Okey, maka kata apa? Kalau implikasi macam tu, letak yang ni di sini, yang ini letak di sini. Cikgu terangkan juga walaupun soalan ni mudah sebab kita ada pelbagai aras pelajar di sini. Okey. Okey, yang untuk yang ni alif duduk sini, yang ini alif duduk sini. Dia macam tu dia ambil alih-alih je. Okey, kita tengok jawapan yang Cikgu Rashidi buat ni. Okey. Siapa yang boleh semak betul lah jawapan Aina tadi kan? So, implikasi sangat mudah. Jangan tersilap. Bukan apa, kadang dia dah tahu tapi dia tercicir maklumat. Okey? Cikgu kata tukar je. Tukar tempat tapi bukan tukar tanda lah. Kadang-kadang ada pelajar dia pergi tukar tanda. Tanda tetap kekal macam tu. Okey? Okey, so kita tengok yang ini pula. Okey. Soalan ni, jadual satu menunjukkan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri bagi beberapa poligon sekata. Okey. Poligon yang diberi ni segi 3, segi 4. Ni yang last kan ni 2, 4, 5. Kalau 5, apa nama poligon ni kalau 5? Pentagon. Pentagon. Okey. Pentagon. Okey, kita kena tahu nama-nama poligon ni. Pentagon ada 5 Okey, dia suruh buat kesimpulan secara aruhan. Okey. Hampa tengoklah apa kesimpulan yang boleh dibuat secara aruhan ni. Kita nak cuba jawab. Apa kesimpulan yang boleh dibuat secara aruhan ni? Dia nak cuba? Haris Zakwan tu je padu bab ni. Haris Zakwan. Cepat Haris. Betul. Cikgu saya soalan ni tak faham tu. Tak faham. Okey, siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Okey, boleh siapa saya tu? Aina. Aina. Okey Aina.
bilangan sisi bagi poligon sekata sama dengan bilangan paksi simetri. Sama dengan bilangan paksi simetri. Okey. Itu jawapan Aina ya? Ya, Okey, Cik. dia kalau terima kasih Aina sebab mencuba. Aruhan ni dia yang n dia tu sama dengan berapa? Dia macam tu lah. Okey. N dia tu sama dengan berapa? Kalau dalam situasi ni dia n saja. Lepas tu bilangan n tu start daripada 3 tau. 3, 4, 5. Okey? Itu je jawapannya. Satu markah untuk yang ni, satu markah untuk yang ni. Okey? Sebab apa? Dia tak ada dia darab tak, tolak pun tak. Memang N saja. Dia macam tu lah. Okey, kita tengok. Cikgu. Ya? Oh, jawapan dia memang N je ke? Memang N saja. Sebab ya, selalu kita kan dapat susah-susah kan. N tambah 1 lah. N darab N tambah 1 lah, N tolak 1 lah. Tapi dalam situasi ni, awak tengok gambar Rajah tadi, memang N sajalah sebab memang sisi dia N saja. Dia tak ada tolak, tak ada tambah apa. Okay? Oh, faham. Kadang-kadang kita ni sebab apa, kita dah biasa fikir yang susah-susah. Bila dapat yang simple macam ni, kita rasa macam, betul ke kan? Betul tak? Rasa macam tu kan? Dia saja je, tricky hampa. Okey, yang penting nanti masa nak jawab, bismillah. Bismillah, insyaAllah. Walaupun dia nampak simple, itulah jawapan dia. Dia saja tricky hampa. Okey? Okey, kita tengok markah diberi di mana. Soalan A. A 1 markah. B tadi 2 markah untuk implikasi. Kemudian 2 markah yang ni, 1 markah untuk N ni, 1 markah di sini. Okey, cikgu nak ingatkan selepas 3, 4, 5 tu, titik dia mesti 3 atau lebih. Tak boleh kurang daripada 3. Titik ni kalau awak kurang daripada 3, tak dapat markah untuk bahagian ni yang cikgu kotakkan ni. Okey? Dan awak tengok untuk soalan situasi sekarang ni, dia start huruf 3. Jadi ada nombor 3. So, apa yang tulis 3 lah. Kalau dia start kosong, kosong lah. Kalau dia start 1, 1, 2, 3. Tengok pattern urutan nombor tu ya. Kena ikut pattern urutan nombor. Okey, boleh ikut setakat ni? Siapa boleh ikut angkat tangan? Takut hampa lena di sana. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan soalan 6. Okey, soalan 6 ni kita nak petik nama siapa ni? Iqbal. Iqbal. Cepat Iqbal baca Iqbal. Ni ketua pelajar ni. Okey, ketua pelajar cepat. Iqbal, are you okay? Iqbal tak ada ke? Dia kata jap cikgu. Kejap. Nak tengok muka Iqbal ke? Kok lah ada rindu ni Iqbal. Janganlah macam ni cikgu. Saya cari earphone cikgu. Okey. Jangan bagi Iqbal stres. Sebuah akuarium mempunyai panjang X tambah 7 cm, Minat ramai lebar X cm dan tinggi 60 cm. Jumlah isi padu akuarium itu ialah 48,000 cm padu. Akuarium itu akan diisi penuh dengan air. Hitung nilai X. Okey, terima kasih Iqbal. Sama-sama. Cikgu, Zakwan dapat soalan ni cikgu. Zakwan. Ni suruh hang tolong bagi apa ni persamaan Zakwan. Zakwan saja malam ni abang handsome saja ni. Zulfikri lah tambah cikgu. 7 darab dengan X darab dengan 60 sama dengan 48,000. Apa dia? Semula? X tambah 7 darab dengan X darab 60 sama dengan 48,000. Okey, betul Zakwan. Okey, yang penting tu dapat persamaan dulu
Kalau persamaan yang pertama ni salah, habislah. Habis sampai bawah tak dapat lah. Okay. So, dia ada 4 markah lah. So, 4 markah tu di mana? Kita tengok Okay, so untuk situasi ni kita selesaikan guna persamaan kaedah kuadratik. Okay. So, kita akan dapatlah untuk step yang kedua kan. Okay. Untuk siapa yang tak tahu, cikgu ceritalah X darab X ni dapatlah X kuasa 2. Kemudian X darab 7 dapatlah 7X. Kemudian 60 tu dia 48,000 tu bagi 60. Tu yang dapat 800 tu. Okay, boleh ikut dah? Okay, so dia dapat persamaan ni. Okay, so kita buat pemfakturan. Okay, tapi cikgu tahu, cikgu percaya awak tak biasa guna kaedah Mr. X. So, untuk step pemfakturan ni, selalunya kita buat kurungan dululah kan. Kita tekan kalkulator pakai EQN kan. Cikgu rasa semua orang mahir kot pakai EQN. Yang kalkulator tu. Siapa biasa guna kaedah EQN tu? Angkat tangan. Okay, kaedah EQN tu mod 3 kali, lepas tu EQN, lepas tu anak panah, degree 2, sebab apa degree 2? Sebab kuasa 2. Lepas tu A dia adalah 1, kalau tak ada A 1, B dia 7, C dia negatif 800. So, hampa dapatlah 25 dengan negatif 32. Lepas tu kita patah balik, pergi dekat step pemfakturan ni yang cikgu kotakkan ni. Okay, kalau 25 tukar tanda jadi negatif 25. Kalau negatif 32 tukar tanda jadi positif 32 dekat yang cikgu kotakkan ni. Yang ni sangat mudah Tapi kalau tak dapat persamaan yang Zakwan baca tadi tu, terima kasih Zakwan. Kalau tak dapat memang habislah soalan ni 4 markah. Okay, so kita tengok di mana dia tanya tentang X. X tu apa ni? Panjang kan? Okay, ingat panjang tak boleh negatif. Panjang, umur, luas tak boleh negatif. So, kita tak akan terima untuk yang ini. Yang negatif 32 ni kita akan abaikan. Okay, so kita tengok markah diberi di mana. Okay, persamaan yang Zakwan bagi tadi 1 markah. Okay, yang kedua ni sama dengan kosong. Ini bentuk am. Bentuk am 1 markah. Yang kedua, yang seterusnya tu pemfakturan yang ada kurungan tu, pemfakturan 1 markah. Kemudian dapat nilai 1 markah. So, 4 markah di situ. Okay. Ingat keluarkan persamaan tu kena keluarkan dengan betul lah. Kalau kata awak keluarkan salah, habis semua 4 markah. Ataupun satu lagi mungkin katakanlah awak bentuk am, step yang kedua. Okey, step yang kedua yang cikgu awankan ni. Okey, awak tak buat bentuk am. Bentuk am sama dengan kosong ni mesti tulis dia mesti tulis. Kalau bentuk am tak ada, 3 markah habis kat bawah tu. Hampa ingat bila hampa jawab soalan, hampa dah tahu, oh soalan ni soalan kuadratik. Dia mesti ada bentuk am, dia mesti fakturkan, lepas tu dapat nilai. Okey? Dia mesti macam tu. Peraturan pemarkahan dia memang macam tu. Bentuk am tu mesti ada ditulis. Bentuk am mesti ada kita tulis equal to 0. Mesti ada sama dengan kosong. Jangan tertinggal. Okey? Okey, kita teruskan dengan soalan 7. So, soalan 7 ni kita nak siapa? Panggil Zul. Zul. Ya, saya baca. Zul baca. Jangan komplain Zul. Semasa habiskan sekolah, Muhammad menggunakan kupon untuk membeli makanan dan minuman. Ahmad dan Lim masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. Ahmad membeli 2 kupon makanan dan 5 kupon minuman, manakala Lim membeli 3 kupon makanan dan 1 kupon minuman. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam ringgit bagi 1 kupon makanan dan bagi 1 kupon minuman. Okey, Alhamdulillah. Sedap kan suara Zul kan? Jarang-jarang dapat dengar suara Zul ni sebab Zul cikgu selalu keluar PDLP, nasib baik dia tak baca bahasa Inggeris kan? Terima kasih Zul. Okey Zul, petik satu nama. Siapa nak keluarkan persamaan ni Zul? Syami.
Syahmi ke? Syamil. Syahmi. Saya macam dekat Syahmi tu. Syamil. Syamil. Syahmi power back. Ya, Syamil cikgu. boleh bagi persamaan? Syamil, okey tak Syamil? Hampa petik nama ni kawan hampa ada tak dalam ni? Syamil Cikgu saya 5. rasa nak queue boleh tolong cikgu. Tak ada. Nah, Q dah baca Cikgu, dah. Yuzarif ni Yuzarif. Cikgu Yus tidur ke cikgu? Yuzarif. Yuzarif, Pak Mai, Yuzarif, Mai. Macam bagi apa persamaan nak ditulis ni? 2x tambah 5y sama dengan 31. Lepas tu persamaan kedua 3x tambah y sama dengan 27. Oh, amin. InsyaAllah Yuzarif dapat A noh. Hampa doa noh. Amin. A plus ke? A ke? Okey. Amin. Hampa pun dapat A juga kan? Okey. Sama-sama doakan Okey. Terima kasih Yuzarif. Okey. Welcome yang baru masuk ni. Okey. So Zul dah dapat dah. Zul dah dapat 8 dengan 3. Okey, kita tengok jawapan yang cikgu. Kalau matrik jawapan dia ya betul 8 dengan 3. Okey, tapi cikgu ajar juga. Mungkin ada kelas yang tak biasa cikgu ajar ni, cikgu ajar juga Okey, lepas persamaan ni cikgu ajar hampa gemuk kurungan gemuk kurus sama dengan kurus. Gemuk yang pertama kena letak nombor. Okey, Zul fahami betul jawapan tadi tu? 3, 1. Okey, kemudian kurus yang kedua unknown, X dengan Y. Kurus yang ni 31 dengan 27. Okey, hampa kena ingat step yang pertama ni mesti betul dia punya susunan dia. Gemuk, kurus sama dengan kurus. Sama dengan mesti sebelum kurus yang terakhir. Kalau salah yang ni habis. Hak bawah-bawah tu hampa tak dapat markah. So kena ingat gemuk, kurus, kurus. Lepas tu buatlah bentuk songsangan. Okay. So yang ini kalau kelas SB1 cikgu selalu ajar skip lah. Okay, kita tengok Okey, kita tengok yang Cikgu Rashidi buat slide ni. Sana cikgu escape dah. Okey, sana. Okey. Okey, slide yang Cikgu Rashidi Papa yang buat ni. Okey, so kita tengok selepas gemuk kurus sama dengan kurus tu, okey kita buat matrik songsang. Jangan tertinggal jumlah iaitu 31, 27 dan kedudukan ni mesti di hujung sekali sebelah kanan. Okey. Ingat kan matrik songsang? Ni sayap pertama, darab letak di sini. Okey, sayap yang kedua, darab letak di sini. Okey, dan operasi dia mesti tolak. Kemudian naik pangkat. Okey, satu tu naik duduk tempat 2. Kemudian yang sayap yang kedua tu tukar tanda, dia kekal di situ. Okey. So, selepas step ni hampa boleh mengelak pakai kalkulator. Okey, cikgu percaya mungkin ramai yang dah tahu kan. So pakai kalkulator terus dapat nilai 8 dan 3. Tapi ingat pakai kalkulator kalau persamaan tak betul, habis walaupun nilai dapat betul. Ingat kalau mat dia pentingkan jalan kerja. Jadi jalan kerja mesti betul. Kalau jalan kerja yang ni dah salah, habis markah yang lain. Jadi ingat step gemuk kurus sama dengan kurus tu, kemudian songsangan mesti betul, barulah boleh dapat markah dekat nilai. Okey, kita tengok Cikgu Rashidi tanda di mana. Okey, di situ satu markah, P itu untuk pengetahuan, K untuk jalan kerja, kemudian nilai.
2 markah. So di situ ada 5 markah. Okey, kita teruskan dengan soalan 8. Okey, soalan 8 ni soalan Siapa? Amila. 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 Hafiz pun boleh juga juga bagi Hafiz je lah senang lah tu. Dah. Hafiz dah jawab tadi tu. Ya ke? Amila go. Oh, iyalah tu. Amilah boleh, Amilah. Depa nak dengar soal Amilah. Amilah kelas mana? 5 RKA. 5 RKA. Okey, Amilah sila baca. Raja 4 menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada satah karpet yang mewakili kedudukan rumah Ridwan, klinik, sekolah dan kedai. Diberi bahawa skala ialah 1 unit sama dengan 1 kilometer. A. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Ridwan dan sekolah. B. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah ke klinik. Okey, terima kasih Amilah. Semoga Amilah berjaya dengan cemerlang dalam SPM dan dapat A untuk Math. Okey. Kalau boleh A+. Amin. Terima kasih, Cikgu. Okey, ramai-ramai hampa bagi dapat A+. A+ ni selalunya tak tahu cikgu duduk tengok 4 orang je. Kalau boleh bagilah dapat A+ ramai-ramai sikit ni. Tahu hampa ni. Okey. Okey. So kita dah baca soalan. Okey, lepas baca soalan kita kena kenal pasti maklumat. Okey. So selepas kenal pasti maklumat tu, kalau boleh awak keluarkan maklumat yang diberi. So sekarang ni apa maklumat dia? Okey. Maklumat dia ada pada gambar rajah, iaitu persamaan kan? Persamaan ni. Okey, so persamaan tu dia suruh hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Ridwan dan sekolah. Okey. Jadi dia pergi daripada rumah Ridwan, pergi kedai dan sekolah. Okey, rumah Ridwan dan sekolah ke sini. Sorry. Okey. So macam mana kita nak hitung? Di sini kita tahu kan? Koordinat di sini berapa? X dia kita tak tahu, tapi Y dia kita tahu. Y dia adalah 0. So kita gantilah. Okay, so kita gantilah Y tu dengan 0. Okay, jadi 2 Y kita ganti dengan 0 sama dengan 3X tambah 15. Okay, so bila kita ganti dengan 0 tu, kita akan dapat yang di sini siapa yang tak biasa pakai sisaf je lah kan. 3X negatif 15. Jadi X kita dapat negatif 5. Okay, so kita nak hitung jarak tu. Macam mana kita nak hitung jarak? Okay, daripada sini ke sini kita dapat 5. Okay. Kemudian, walaupun X tu awak dapat negatif, tapi kita tahu jarak dia, jarak tak boleh negatif lah. Jarak, luas, panjang, umur tak boleh negatif. Jadi sebab tu kita abaikan 5. Tapi kita tahu dia ada 5 kotak. Okay, sampai paksi X ni 5. Kemudian tambah 3. Jadi sebab itulah 3 tambah 5 dapatlah 8. Okay. Kita tengok slide yang Cikgu Roshidi sediakan ni. Okay, 1 markah bila awak masukkan nilai kosong tu, iaitu pintasan X. Okay, pintasan X, nilai X dia kosong, dapatlah nilai 5, maka kita tambah tu dapat, tu untuk jalan kerja untuk nilai 1 markah dia, 3 markah di situ. Okay, 3 markah untuk A. B kita tengok, dia nak cari persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah ke klinik. Okay, so persamaan dia, okay, yang ini persamaan dia yang diberikan. Okay, so kita nak buat apa dengan persamaan ni? Mula-mula kita kena susun persamaan ni. Okay, kita susun persamaan ni dalam bentuk macam ni. Okay, yang ni ramai yang dia agak lemah. Dia nak buat macam mana dia tak tahu kan. Ni algebra lah. Kalau 2Y tu, maknanya 2Y tu dia, bila dia kahwin dengan Y, duk rapat kahwin lah no.
Okey, bila dia kahwin, P belah kanan dia akan jadi bahagi. Sebab tu dua-dua di per dengan 2. Okey? Kemahiran ni, menukar ni. Okey, jadi keturunan dia ialah 3/2 dan C dia adalah kita kena cari nilai C ya. Sebab apa kita kena cari nilai C? Okey, sebab dia nak garis lurus yang menghubungkan sekolah ke klinik. Okey? Okey, so kita tahu nilai di sini adalah pintasan Y dia kosong. Bukan pintasan Y, pintasan X dia adalah kosong. Kita letaklah bilik pintasan X, Y dia sama dengan kosong Sini kosong ni. Kita gantikan nilai koordinat ni yang sekolah tu, di sekolah tu, kita akan dapat nilai C. So kita dapatlah nilai C dia -9/2. Okey, so jadi persamaan dia akan jadi macam ni lah. Boleh ikut tak ni? Kalau boleh ikut, kita angkat tangan. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh nak? Okey, harap hampa tak ada masalah Okey. Tapi kalau pelajar SV tak boleh ikut tak apa. Soalan ni awak boleh skip lah. Okey. Okey, kita tengok di mana dapat markah. Okey, di situ. Kemudian awak gantikan nilai koordinat 30 tu 1 markah untuk kerja. Okey, kemudian dapat persamaan 3. Jadi 3 markah. Tadi dah 3 markah, ni 3 markah, 6 markah. Okey, soalan ni buatlah dengan kemas nah. Okey, so kita teruskan dengan soalan 9. Soalan 9 ni kebarangkalian. Okey, SV1 cikgu memang suruh dia orang jawab kebarangkalian ni. Okey, kebarangkalian ni kalau tak dapat jawab semua, kelas SB, sekurang-kurangnya A tu awak boleh jawab. Okey, kali ni kita nak dengar suara siapa pula ni? Nora. Nora. Banyak hari tak jumpa Nora kan? Dapat dengar suara punya dia Nora kan? aku. Nora, cepat Nora baca. Sebuah beg mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf E, F, G, H dan U. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya dicatat tanpa dikembalikan. Sekeping lagi kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya juga dicatat. A, lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan. Nak baca semua? Boleh baca semua? Ramai rindu dengar suara Nora. Banyak hari tak jumpa. B, dengan menyenaraikan semua rindu dia aku. peristiwa yang mungkin cari kebarangkalian bahawa 1. Kad pertama yang dipilih adalah berlabel dengan huruf vokal. 2. Kad pertama yang dipilih adalah berlabel dengan 1 huruf konsonan. Dan kad kedua yang dipilih adalah berlabel dengan 1 huruf vokal. Okey, terima kasih. Semoga Nora juga dapat A nah. Okey, semua orang dapat A plus, A atau A plus hampa punya target nah. Okey, 80 orang. Kalau tahun lepas 80 orang A, tahun ni hampa bagi 100 lebih lah kalau boleh. 100 lebih orang boleh dapat A. Okey, untuk soalan ni, terima kasih Nora. So dia ada syarat tanpa dikembalikan. Okey, kena alert. Okey, syarat dia tanpa dikembalikan. So dia suruh lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan. Okey, dia bagi di ruang jawapan, kita tengok apa ruang jawapan dia. Macam ni. Okey, kalau macam SV1 cikgu biasa ajar buat jadual kan? Biasa ajar buat jadual, awak buatlah jadual dulu. Lepas tu baru awak transfer maklumat pergi ke A. Okey? So, kalau sebab apa? Mungkin awak tak mahir nak terus buat yang A ni, isi ni. Jadi awak buatlah jadual di mana-mana ruang. Okey? Buatlah jadual di mana-mana ruang. Okey? Siapa yang tak mahir tu?
Sana cikgu nak tengok soalan saya. Okey, dia kata huruf E, F. Okey. E, F, G, H, U. Okey. Yang ni pun E, F, G, H, U. Okey. Tanpa dikembalikan huruf sama tak boleh. Jadi hampa hitamkan huruf sama. Lepas tu isilah maklumat yang ada tu. Okey, lepas tu hampa nak maklumat di sini, transferlah pergi ke sini. Mesti transfer sebab arahannya dia suruh lengkapkan di ruang jawapan tu, ruang sampel tu. Jangan tinggal jadual macam ni. Kecuali dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, tinggal jadual diterima. Okey, kalau dia tak bagi macam ni dia sedia dah benda ni. Bila dia sedia macam ni, kita kena ikut arahan dia lah. Kita transfer lah maklumat pergi sini. Okey, kena ikut arahan dia lah. Okey, kalau dia tak ada, tak apa. Tinggal jadual diterima, dikira senaraikan dah. Okey, so kita tengok apa jawapannya. Okey, adakah anda sudah membuatnya? Di rumah cikgu bagi awal kan? Harap hampa dah buat lah kan? Dah. Okey, so jawapannya kalau dah semak. Semak jawapan. Betul tak hampa buat tu? Okey, untuk senaraikan tu dia ada 2 markah tau. Okey, so seterusnya tadi soalan dia kata kad pertama yang dipilih adalah berlabel dengan huruf vokal. Apa dia huruf vokal? Siapa boleh bagi tahu? A, E, I, O, U. Ini adalah huruf vokal. Selain daripada A, E, I, O, U, itu adalah consonant. So, sekarang ni dia kata kad pertama adalah berlabel dengan huruf vokal. So, mana kad yang pertama start pada A, E, I, O, U? Bolehlah ni. Ni boleh. Sebab start E kan? Kad yang pertama. F bukan. F bukan. G pun bukan. H tak bukan. U boleh. U boleh. So kita ada berapa? Kita tulislah dekat sini. Tulis senaraikan. Sebab apa? Bila awak senaraikan ni, dia ada markah. Okey, kita tengok. Kita tengok Cikgu Rashidi. Cikgu padam. Slide Cikgu Rashidi nak. Cikgu padam dulu. Okey, tengok slide Cikgu Rashidi. Sebab Cikgu Rashidi dia ketua pemirsa kertas Sebab tu cikgu ambil slide dia. Okey. So awak tengok awak senarai tu 2 markah. Tengok di mana markah dia bagi. Okey, bila awak senarai 1 markah, nilai tu 1 markah. Jadi lebih baik awak senaraikan macam yang Cikgu Rashidi buat ni. Okey, baru awak bagi nilai 8/20. Tak pemudah pun tak apa. Tinggal dalam nombor yang besar 8/20 pun tak apa dah. Kalau awak nak pemudahkan, kena betul. Kalau salah, habis semua. Jadi tinggal 8/20 pun tak apa dah. Okey, itu dia punya petua dia. Okey, dan seterusnya soalan 3 dia kata, kad pertama yang dipilih ada berlabel dengan 1 huruf konsonan dan kad kedua yang dipilih ada berlabel dengan 1 huruf vokal. Soalan dia dan. Kalau dan, dua-dua syarat mesti ada. So, inilah jawapan dia. Cikgu dah paparkan. Jadi, dua-dua syarat dia apa? Oh, Alif Pro. Siapakah Alif Pro? Okay, welcome Alif Pro. Okay, so dia kata tadi kad pertama yang dipilih ada berlabel dengan huruf konsonan. Jadi, F adalah konsonan. Dan kad kedua adalah huruf vokal. E vokal. F konsonan, E vokal. Okeylah, boleh terima. Ni konsonan, ni vokal. Konsonan, vokal. Macam itulah. Yang ini konsonan, vokal. Konsonan, vokal. Konsonan, vokal. Macam itulah sebab dan kan. Jadi dua-dua syarat tu mesti ada. So di situ 1 markah. Kemudian nilai akhir 1 markah. Tak perlu pemudahkan.
So kita pergi pada soalan 10. Soalan 10 ni ada kertas objektif Kertas objektif negeri mana yang Syuk tanya cikgu tu. Hampir sama dengan soalan 2017 tapi pada paper 2. Okey, kita tengok. Yang ni siapa nak baca? Adibah. Adibah. Adibah daripada kelas mana ni? RKA. RKA. Okey, Adibah. Boleh baca tak Adibah? Boleh. Okey, silakan. Raja 51.1 menunjukkan sebuah roda Ferris. Jarak antara titik J dan titik K ialah 18 meter. Hitungkan bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 meter. Okey, mula-mula tengok ni rasa-rasa boleh buat tak ni? Hampa dah cuba dah ke belum? Rasa hampa boleh buat tak? Okey, terima kasih Adibah. Semoga Adibah juga berjaya dapat A. Okey. Okey, dia kata jarak Dah. Amin kan. Jarak antara titik J dan titik K ialah 18. Jarak ni. Mungkin tak berapa nampak kan. Jarak tu 18. Okey, so dia suruh hitung pusingan bilang lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 meter. Okey, so kita kena tahu bentuk yang terlibat. Bentuk yang terlibat ni ialah bentuk bulatan. Jadi awak kena pakai formula lilitan bulatan. Apa formula lilitan bulatan? Siapa boleh beritahu cikgu? 2 pi J. 2 pi J. 2 pi. Kita kena pakai formula 2 pi J lah. Sebab bentuk sekarang ni bentuk yang terlibat ialah bulatan. Okay, so kita masukkan nilai 2 pi J. Okay, J dia tu jadi 9 lah. Sebab 18 bahagi 2 kan. Kemudian dapat 56.57. 56.57 tu ada dekat soalan ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada Tak ada. Yang tu bukan. dikira juga. Kita kira lupa cikgu pun dah. Okay, sorry. Lupa. Okay, seterusnya kita kena bahagilah 600 tu. 600 bahagi 56.57. So kita dapatlah 10.6. Okay. 10.6 tu bila kita bundarkan dia dapatlah 11. Maknanya 11 kali pusingan lah. Boleh faham ke? Boleh faham tak? Kalau faham kan? Boleh. Alhamdulillah. Biasalah cikgu hampa ni kan. Dia dah makin lama tu dia otak dia letih dah tu. Petang tadi pula main badminton kan dengan menyus kecil kan. Okay, so kita teruskan. Okay, 1 markah untuk jalan kerja. Okay, kemudian yang kedua tu. Okay, nilai akhir 1 markah. Okay, so jalan kerja, ingat ya, matematik. Kertas 2 penting jalan kerja. Okay, mesti buat jalan kerja. Okay, kalau tak ada jalan kerja. Cikgu nak tanya aku. Ya, tanya apa? Kan nilai yang dapat tu 10.6. Dia kata nilai minimum tak sampai 11 lagi. Bukan 10 ke jawapan dah? Dia kira dibundarkan. Dia kalau 10 Bundar nombor dekat kan. Kalau ambil 10 Okay. dia tak dapat 600. Tak cukup. Tak cukup 600. Suara mu kan? Tu suara mu kan? Betul, semua. Betul. Mantap. Padu. Terima kasih Mu. Abang jago. Abang jago. Mantap. Okay, Mu dia dah kira siap-siap dah. Okay, manalah tahu ku hampa nanti jadi polis kan. Kena buat calculation dalam otak siap-siap dah benda ni. Kan, jadi polis ke jadi apa? 007 tu. Penyiasat. Kena buat calculation ni dah. Mana nak tahu menyiasat orang yang duduk dalam
apa ni, macam dekat ni, apa nama orang panggil ni? Lupalah. Okey, tak apalah, kita teruskan. Soalan seterusnya siapa nak baca? Mujahid. Mujahid. Lama tak dengar suara. Mujahid. Welcome Mujahid. Cepat, welcome to the club. Rajah 50 Indo menunjukkan satu pizza bersaiz besar dan dua pizza bersaiz kecil. Anggapkan semua pizza adalah berbentuk bulat dengan permukaan rata. Menggunakan faiz sama dengan 22/7, hitung bahagian pizza bersaiz besar yang bersamaan dengan dua pizza bersaiz kecil. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Mujahid. Semoga Mujahid juga berjaya dapat A. Okey? Amin. Kita ramai-ramai doakan kan? Okey, so cerita tentang pizza. Lapak pizza lah pula kan? Okay, ada dua saiz, besar, kecil. Okey, so agak-agak ni, pizza ni, kita nak pakai formula apa ni? Bentuk pizza bentuk bulat kan? So kita pakai 2 pi J. ya, bagus. 2 pi J. Lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Pi J. Bukan 2 pi J. 2 pi J tu? Pi J 2. Pi J kuasa 2. Ya, pi J kuasa 2. Betul. Kita pakai pi J kuasa 2 ya. Okey, J dia berapa? 14. Okey, 14 untuk pizza besar. J untuk yang kecil tu? 7. Pizza kecil. Okey. Yang besar besar 14, yang kecil tu 7. So kita pakailah formula tu. So kita dapat ni So sebab dia nak hitung bahagian pizza besar bersamaan. Tu dia punya soalan dia. Bersamaan. Bersamaan ni, ayat ni, dia nak dalam bentuk nisbah. Jadi, pizza kecil dengan nisbah yang besar tu, kita dapatlah nisbah dia 1/2. So, di situ, bila kat jalan kerja 1 markah, di situ 1 markah, itu 1 markah. Jadi 3 markah. Boleh nak? Boleh ikut nak? Boleh. Okey. Cikgu laju lah nak. Sebab sebenarnya dah lajak waktu dah ni. Tapi Ampo okey kan? Boleh kan? Boleh teruskan kan? Satu lagi. Boleh. Boleh. Cikgu nak habiskan pun boleh. Takut Ampo lah. Ampo mau lah. Iban kata tak kuat tu. Boleh cikgu. Boleh. Boleh tak ada masalah. Boleh. Okey, soalan ni. Soalan ni cerita tentang Umar, Jason dan Martin. Okey. So, Umar OPQR. Cikgu pakai lain-lain warna sana. Nak tukar warna bila slide show ni dia tak boleh. Tak nak. This. Okey, cikgu zoom. Okay, so kita dia bagi Umar OPQR. So cikgu pakai biru nah, silap. OPQR. Yang ni Umar, yang biru Umar. Okey. Kemudian dia kata OM. Okey, OM ni untuk Martin. Okey, kemudian kita pakai warna apa? Warna purple. Okey, purple untuk Jason. Okey, untuk Jason. Okey, bila kita buat macam ni taklah serabut sangat. Okay, so kita teruskan.
Okey, soalan dia nak apa? Dia nak graf jarak masuk Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Okey, soalannya dia kata siapa yang memenangi perlumbaan itu? Kalau awak tengok graf, siapa yang menang perlumbaan ni? Siapa paling cepat sampai? Martin tu. Ya, Martin. Nak Q. Nak Q. Oh. Nak Q sebab berlari lah. Okey, awak tengok antara tiga-tiga warna ni yang masa dia paling cepat. Ya, itulah cepat sampai. Jadi M lah kan? M ni untuk Martin. Yang merah ni untuk Martin. Itulah jawapan dia. Okay, kita tengok dekat masa lah. Okay. So B dia kata semasa perlumbaan Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Bila dia terjatuh, tergelincir, mesti dia berhenti. Di mana dia berhenti? 9 hingga 18 saat. 9 hingga 18 kan, dia berhenti di situ. Jadi tempo, nyatakan tempo masa sebelum Umar meneruskan lariannya. Jadi berapa tempo masa dia? 9. Okey, dia 9 lah. 9. Okey. Okay, 18 tolak 18 ni tolak 9. Jadi sini berhentinya. Okey, dia jatuh, dia berhenti di sini. 18 tolak 9 lah. Okey, so seterusnya dah ada jawapan kat tepi tu kan. Okey, semasa perlumbaan Jason tercedera dan berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam larian penamat apabila dia berhenti berlari. Okey, tengok ni lah sebab okey. Tu. Nyatakan slideshow. Okey, semasa perlumbaan Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. Okey. So, dia punya cara nak kira dia macam mana? Okey, dia garisan penamat dia tu 100 kan? Sebab jarak dia 100 kan? Okey, kemudian dia berhenti dekat, untuk Jason, dia berhenti dekat mana? Dekat 70. Jarak dia 100, jadi 100 tolak 70 tu. Dapatlah 30 meter. Faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. So, hitung laju purata. Laju purata, apa ingat formula segitiga ni? Okey, kalau laju, JLM. Tapi kalau dia kata ada purata, apa maksud dia? Yalah, keseluruhan. Dari keseluruhan dia tadi 100 kan? Okey, ni 100. Jarak dia 100. Okey, lagipun dia dah bagi tahu dah. Okey, 100 kena bahagi dengan masa. Masa dia 20 minit. Okey. So, 1 bahagi 20 dapatlah 5. Okey, itu laju purata. Bila kita nak cari laju, jarak bahagi masa. Jarak 100 bahagi dengan masa dia 20 minit. Okey, kena alert, sentiasa alert dengan masa. Masa tu dalam saat. Jadi tak ada masalah lah sebab dekat gambar aja ni memang dia bagi dalam saat. Kalau dia bagi dalam, kalau dia ada perbezaan masa tu awak kena alert lah sama nak tukar masa tu. Okey, Cikgu harap boleh ikut. Okey, kita tengok jawapan yang Cikgu Rashidi sediakan ni. Okey, satu markah. Okey. Tengok jalan kerja. Okey, di situ dapat markah dia. Okey, seterusnya nilai dapat markah. Okey, bahagian B.
Okey, cikgu rasa pukul 10 kot. Bahagian B ni cikgu just bagi tahu je di mana dapat markah nak. Okey, awak dah try? Okey. Dia bentuk kubik sebab dia kuasa 3. Bentuk kubik kuasa 3. Okey. So nilai awak dapat 10, awak dapat 12.625. Okey, di situ. Kita bundarkan kita ambil 3 angka bererti. Okey, so nilai untuk C tu awak semaklah jawapan kalau awak dah buat. Okey, so itu antara jawapan yang diterima untuk C tu, antara range 15 hingga 17. Untuk Y, X 2.5 hingga 2.6. Itu range jawapan yang diterima. Okey. So yang D tu awak pakai teknik tulang ikan juga. Okey, kalau nak hapuskan kuasa 3 ni, simbol tak sama ni, buat penghapusan. Okey, kemudian hampa dapat macam ni. Daripada persamaan tu, hampa masuk nilai dekat jadual, ambillah dalam julat yang diberi, -304. Biasa ambil 2 atau 3 titik. 3 titik lebih tepat. Okey. Satu markah di mana dekat A ada 2. Okey, kemudian C. Okey. Kemudian okey, yang ini bentuk graf yang kita dapat. Okey. Graf mesti licin. Okey, kubik dia bentuk macam snake sikit Okey, so di mana markah untuk graf awak dapat? Dia biasa 4 markah. Satu paksi, bila awak plot 2 markah, nilai akhir 1 markah. Jadi 4 markah untuk graf. Okay, make sure awak guna pensel. Okay, dia tak ada label-label tu tak payah. Kemudian bila awak ada buat garis lurus, okay, walaupun awak pakai, mengelak pakai kalkulator macam cikgu ajar. Okay, kalkulator tu kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tengok situasi lah. Mesti buat garis lurus juga dekat gambar ajar, graf awak tu. Okay, so nilai dia dapat dekat paksi X. Kalau dia sebut nilai-nilai ada 2 jawapan. Okay, jangan buat letak satu, jangan terlupa. Hilang markah free je kat situ. Kita pilih jawapan tu di mana dia bersilang ni. Di situlah jawapan dia. Okay, so yang ni translasi cikgu tunjukkan. Okay, translasi boleh pakai kaedah gerak-gerak. Ataupun kalau macam cikgu suka kaedah tambah je. Okay. So jawapan dia yang ini, bolehlah salin. Okay. So untuk huraian tu, kalau tak sempat, kritikal, tak done dah, tulis je perkataan pantulan 1 markah dah. Perkataan translasi dalam bracket tu, dia dah ada markah dah. Okay, so yang ini ni cikgu rasa sampai di sini je kot. Okay, tapi cikgu paparkan juga jawapan nilai akhir ni untuk awak semak. Sebab cikgu dah bagi awal tadi, harap awak cuba. Dan siapa yang tak mungkin rasa macam cikgu laju sangat lapat ni, tak ada nak salin, nak semak. Nanti cikgu ada rakam, cikgu bagi link nantilah rakaman lah. Okay, so yang ini jawapannya. Bila awak semak nanti mungkin awak boleh stop untuk semak masa rakaman nanti. Okay, so untuk titik tengah, kekerapan dan juga untuk jisim ni. Jisim tu selang kelas tu 1 markah. Kekerapan 2 markah. Ya, sebab tu kekerapan kena buat betul-betul sebab dia 2 markah. Okey, kemudian titik tengah 1 markah aja. Kekerapan biasa 2 markah. Okey, dia banyak markah daripada selang kelas dengan titik tengah. Okey, min biasanya pelajar dia suka buat panjang-panjang, tapi kalau cikgu suka syorkan awak buat tambah sendiri kolom di tepi ni. Awak tulislah kekerapan
darab titik tengah. Okey, awak kira satu-satu kat tepi ni. Sebab apa? Kaedah macam ni mengelakkan awak mengurangkan awak untuk cuai. Jadi awak darab siap-siap kekerapan darab titik tengah ni, letak nilai di sini. Okey, kemudian awak dapatkan total dia. Okey, total ni awak bahagi dengan total kekerapan. So awak min, awak dapatlah total, katalah ni X, ni Y, X per Y. Okey, sini terus 2 markah di sini. Okey, kemudian dapat nilai, dapat berapa awak dapat tu satu lagi markah. Okey, tapi kita tengok Cikgu Rosyidi buat macam mana. Cikgu Rosyidi pun ikut macam cikgu buat. Okey, sebab ini untuk mengurangkan kecuaian daripada awak buat panjang-panjang tu. Okey, so min dia begitulah. Kaedah yang buat kotak tepi ni tambah sendiri, kira tepi tu lebih baik daripada awak yang buat awak kaedah buku yang dia buat panjang-panjang tu. Itu selalu kita menyebabkan kita cuai. Okey. So seterusnya, okey, histogram. Okey, histogram ni ingat paksi X tak payah fikir dah. Terus ambil titik tengah. Ambil je nilai titik tengah daripada jadual ni, salin dekat paksi X. Paksi Y je awak fikirkan ikut arahan yang diberi. Sebab paksi X tu dah memenuhi arahan dah. Okey. Ingat histogram, berkacang, telajak, tera. Kacang untuk paksi Y, telajak tera tu untuk paksi X, iaitu titik tengah. Kita guna titik tengah. Okey, dia ada 4 versi, tetapi gunalah titik tengah. Versi titik tengah. Okey, nak label tu tak ada markah. Okey, so kita tengok di mana markah Cikgu Rosyidi bagi tahu di sini. Okey, 1 untuk paksi, 2 bila awak plot, 2 markah, 1 bila ada nilai untuk histogram tu. Dan ingat bila titik tengah mesti tulis di tengah ni. Tulis di tengah ni, nombor ni tulis di tengah. Teknik menulis ni mesti betul di tengah. Setiap ni tulis di tengah sebab nama pun titik tengah. Okey, jangan salah tulis buat sempadan atas. Sempadan atas kedudukan ni lain. Okey, sebab ada setengah teknik menulis tu tak betul. Okey, kita teruskan. Yang ni okey. Yang ni untuk pelan dan dongakkan. Kalau pelan daripada atas, tekan pergi ke lantai, dia jadilah macam ni. Okey. So pelan, ingat daripada atas, tekan ke lantai, dapatlah lantai tu, bentuk lantai tu. Okey, dan biasanya dia 3 markah macam tu dah. Okey, sebenarnya tak label pun tak apa. Okey, bentuk betul segi 4, segi JNPN dan segitiga JNM dan MNP. Okey. Kemudian saiz dia tu ukuran betul sehala tambah tolak lah lebih kurang lah 0.2 saja. Sudut tepat di setiap bucu. Itu 1 markah. 1 markah dan 1 markah untuk nilai. Okey, untuk daripada paksi X ni, kita tengok daripada paksi X. Okey, kita kan pergi ke belakang. Okey. So, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Okey, so jangan terlebih, jangan terkurang, jangan tebalkan, dia licin je terus. Jangan buat macam ni. 1, lepas tu sambung pula. Dia mesti licin je terus, 1 garis. Okey? Nak tak label pun tak apa. Okey. Kita tengok di mana dapat markah. Okey, di situ dapat markah. Sudut tepat di setiap bucu, itu nilai 2 markah. Okey, 90 darjah lah maksud dia. Okey, untuk last kali. Ni daripada Y. So, biasanya last ni dia 5 markah. 5 markah biasanya dia mesti ada garis putus-putus. Sekiranya awak tak buat garis putus-putus,
apa ni, dia 5 markah tu awak cuma dapat 1 markah. Okey, garis betul-betul tu untuk kawasan yang terlindung. Okey. So, di situ kita tengok markahnya. Okey, bentuk betul 1 markah. Dia tengok apa ni, NELFE tu lebih besar, tapi LQ tu sama dengan QP tu sama, ukuran tepat, setiap bucu 90 darjah 2 markah. Okay. So bumi dan sfera ni cikgu rasa cikgu tak ajar lah kot. Jadi siapa nak jawapan, cikgu pamerkan jawapan. Okay, 70 darjah selatan. Okay, sebab J tu duduk di selatan. 20 darjah barat. Okay, sebab dia duduk di bahagian barat. Okay, 70 dengan 20. Okay, so jarak terpendek. Pengiraan dia 80 darjah jarak 60 nautika. Dapat 4,800 batu nautika. Okay, yang ni siapa yang mahir jawablah soalan ni. Tak jawab pun tak apa. Tapi kalau awak nak cuba jawab semua, dia akan pilih markah yang paling banyak. Ni soalan pilihan. Untuk tahun ni je tajuk ni ada. Tahun depan tak ada dah tajuk ni. Dia dah dikeluarkan dah. Okay, so cikgu rasa siapa yang nak jawab tu cikgu pamerkan dia jawapan ni. Nanti semaklah ya. Okay, cikgu rasa sampai di sini. Okay, good luck for your exam. Cuti hari Isnin ni masih ada kelas, tapi taklah wajib kan. Tapi datanglah kan, duduk kat rumah pun tak best juga kan. Kalau tak buat apa-apa duduk kat sekolah tu, ada lagi lah boleh bincang dengan kawan-kawan. So, okay, kita jumpa lagi dekat sekolah. Cikgu minta maaf lah atas kekurangan cikgu, dan cikgu nak ucapkan tahniah pada semua yang hadir malam ni sebab boleh sertai bank teknik menjawab. Walaupun cikgu taklah hebat sangat, tapi cikgu cubalah bersama dengan awak sebaik mungkin, dan cikgu harap awak semua berjaya dengan cemerlang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Kamsahamnida cikgu. Kamsahamnida. Sayonara. Okey. Okey. Selamat malam cikgu. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, Ya, saya nak tanya satu soalan boleh? boleh. Apa dia? Untuk soalan nombor 10 tu, nombor 10B, Ya.